Kenapa Mongolia Dalam yang merupakan sebahagian daripada Cina, ada jauh lebih ramai orang? Untuk paham perkara ini, kita kena selami sedikit sejarah dan perbezaan politik antara dua wilayah yang asalnya berasal dari satu budaya. Dulu, sangat lama dulu, tanah Mongol adalah sebuah empayar yang sangat besar. Empayar Mongol di bawah Genghis Khan meliputi kawasan yang kini kita kenali sebagai Mongolia, sebahagian besar Cina Utara, Rusia Selatan, dan banyak lagi. Semua orang Mongol waktu itu berada di bawah satu panji, satu empayar. Tapi, seperti mana-mana empayar besar, ia tidak kekal. Selepas kejatuhan empayar Mongol, kawasan Mongolia dibahagi-bahagikan oleh kuasa luar. Pada abad ke-17, dinasti Qing dari Cina, yang merupakan dinasti minoriti Manchu, berjaya menakluk kedua Mongolia dalam dan luar. Orang Mongol masih dibenarkan mengekalkan cara hidup dan sistem sendiri, tetapi mereka tetap tertakluk kepada kuasa pusat dinasti Qing. Kemudian datang abad ke-20, masa perubahan besar. Revolusi berlaku di Cina dan juga di Rusia. Mongolia luar mengambil peluang semasa kekacauan ini untuk mengisytiharkan kemerdekaan pada tahun ke-1911. Tetapi ia tidak diiktiraf secara rasmi. Hanya selepas kesatuan Soviet membantu Mongolia mengukuhkan pemerintahan komunis pada tahun 1921, barulah Mongolia benar-benar bebas dari kawalan Cina. Dan pada tahun 1946, Cina secara rasmi mengiktiraf kemerdekaan negara Mongolia. Bagaimana pula dengan Mongolia Dalam? Wilayah ini kekal dalam Cina dan pada tahun 1947, ia dijadikan wilayah otonomi Mongolia Dalam. Yang pertama seumpamanya dalam negara Cina, walaupun ia dinamakan otonomi, wilayah ini tetap berada di bawah pentadbiran pusat kerajaan China. Mongolia bebas, tetapi tersepit antara dua kuasa besar, yaitu China dan Rusia. Kedua-duanya mempunyai agenda masing-masing, menjadikan Mongolia sebagai negara penampan yang netral. Selepas itu, pembangunan pesat mula berlaku di Inner Mongolia. Kerajaan Cina melaburkan dana yang besar untuk membina bandar, kilang, university, dan infrastruktur di sana. Orang Han, etnik majority China, mula berpindah ke Mongolia dalam jumlah yang sangat besar. Kini, Inner Mongolia mempunyai lebih 24 juta orang, tapi hanya kira-kira 17% daripada jumlah itu adalah orang Mongol. Majoriti penduduknya adalah etnik Han yang berhijrah dari wilayah lain di Cina. Sebaliknya, Mongolia luar, negara Mongolia, memilih untuk kekal dengan cara hidup tradisional. Ekonomi mereka banyak bergantung pada perlombongan, peternakan nomad, dan sedikit industri modern. Kawasan padang rumput mereka luas. Hari ini, Mongolia hanya mempunyai sekitar 3,4 juta orang. Jadi, kenapa Mongolia Dalam jauh lebih ramai orang? Jawabannya bukan karena budaya atau lokasi semata-mata. Ia disebabkan oleh politik, pelaburan ekonomi, migrasi dalaman, dan sejarah panjang yang membentuk dua jalan berbeza, satu di bawah Cina, satu sebagai negara sendiri. Namun begitu, walau dipisahkan oleh sempadan negara dan sistem pemerintahan, rakyat dari kedua wilayah ini masih berkongsi sesuatu yang sangat berharga. Warisan budaya Mongol, bahasa, musik, makanan, pakaian tradisional, semuanya masih hidup. Jangan lupa subscribe untuk sejarah yang berkaitan dengan China.